Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk di dalam doa. 弟兄姐妹，让我们低头祷告。 Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu 主啊，我们非常的感恩， bahwa kami boleh memilih Engkau. 因为我们今天我们可以成为你的人。 Tapi kami lebih bersyukur lagi bahwa Engkau sudah terlebih dahulu memilih kami. 但是我们也感谢你，因为你已经拣选了我。 Karena sesungguhnya tanpa Engkau memilih kami, kami tidak akan sanggup untuk memilih Engkau. 因为主啊，如果你不拣选我们的话，我们是没有办法可以拣选你的。 Maka pagi hari ini ketika kami boleh datang, semua sungguh karena anugerah-Mu. 因此，今天早上我们可以来到你的面前，这完全都是你的恩典。 Pagi hari ini dalam ibadah kami juga akan belajar firman-Mu. 今天早上我们在我们的崇拜里面，我们要学习主你的话。 Biarlah sekali lagi firman-Mu boleh menegur kami. 请你再一次的你的话来提醒我们。 Kami terutama belajar dari sejarah gereja. 我们要学习关于这个教会的历史。 Biarlah pengalaman umat Tuhan di masa yang lalu menjadi pengarah bagi kami. 让起初教会他们所经历的一切的这个经验，可以帮助我们 Menjadi guru bagi kami. 成为我们的老师。 Kami bersyukur dan kami menyerahkan waktu ini 我们如此的感恩，把今天的时间交 untuk 在 hamba-Mu dan Pak Fajar. Tuhan tolong. 你的仆人以翻译的弟兄， Supaya Tuhan Engkau sendiri yang menyertai kami dan memampukan kami dalam segala kelemahan 主 kami. 你帮助我们，也带领我们。 Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus 我 Kristus. 们如此的献上我们的感恩祷告， Amin. 奉主耶稣名祷告，阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Satu sukacita kita boleh bertemu kembali setelah sekian lama kita dipisahkan oleh pandemi. 经过了这一段比较蛮长的时间，我们可以再一次的见面，我们非常的感恩。 Ya, saudara, saya menyampaikan salam dari komunitas STT Amanat Agung. 我带来这个省谢宴的这个大使命省谢宴的问候。 Terima kasih untuk segala kerjasama, dukungan saudara bagi STT Amanat Agung sampai sejauh ini. 谢谢弟兄姐妹对这个大省谢宴的这个省谢宴的大使命省谢宴的这个帮助。 Izinkan saya memberikan sedikit update ya, karena memang kita mempunyai ikatan yang cukup istimewa begitu. 因着我们与这个波一堂的这个关系是那么的密切，因此请允许我今天呢在这里做一个更新的报告。 Banyak hamba Tuhan di sini juga dari STT Amanat Agung. 有不少的这个神父也是从这个大使命省谢宴出来的， Banyak sekali dari saudara yang adalah donatur tetap di STT Amanat Agung. 也不少的弟兄姐妹他们建筑这个支持省谢宴的工作。 Benar-benar saya tidak berani sebutkan namanya, walaupun saya ingat ada beberapa orang karena nanti masih banyak nggak bisa disebutkan. 虽然我有记得几个人的名字，但是我没有办法一个个的来说，因为我生怕有漏出来没有讲的。 Lalu juga banyak mengutus pengurus di Yayasan Amanat Agung Indonesia. 也有这个在这个省县里面，就是有成为工作者的。 Hari Jumat yang lalu baru saja ada serah terima jabatan pengurus dari yang lama kepada yang baru. 上个礼拜五的时候，有这个旧的这个童工交接给新的童工。 Di periode yang lalu ada 4 orang yang dari PIK dan Pluit. 在 Big 跟 Fluid 呢，我们有4位的童工， 3 orang kemarin telah menyelesaikan pelayanannya. 有3位的弟兄，他们已经尽责了。 Pak David sebagai ketua, Pak Rudi sebagai wakil, dan Pak Utoyo sebagai salah satu bagian, dan juga Pak Gunawan Yap. David Simba 是主席，陆地战的郑林峰弟兄是副主席，以及乌道耀弟兄也是在其中。 Ketua dan wakil ketua disapu bersih begitu, saudara. Ketua dan wakil ketua sapu bersih. 哦，就是这个新的这个干部呢，就是古纳万是就是也副主席，但是他也是做主席的这个工作。 Terima kasih untuk
kesediaan saudara memberikan orang-orang yang sungguh concern dan pelayanan Tuhan untuk melayani bersama-sama 我们 dengan 也谢谢教会，因 STPA 为他已经裁派了他中心的人来在这个大使命省学院里面服侍。 Doakan untuk Pak Gunawan Yap akan melanjutkan dan dia juga menduduki jabatan sebagai wakil ketua Yayasan Amanat Agung Indonesia. 让我们也是为做这个新的这个年轻的干部古纳万亚祷告，因为他现在呢已经成为这个大使命省学院的副主席。 Sekali lagi mari kita terus saling mendukung di dalam pelayanan di ladang Tuhan ini. 让我们在神的事工里面，我们继续来祷告。 Baik, saudara, hari ini saya diberikan sebuah tema yaitu belajar dari gereja mula-mula. 今天呢，这个教会是给我的题目就是学习起初教会的经验。 Awalnya saya agak ragu belajar hal apa ya, tapi kemudian saya memperhatikan tema bulanannya itu adalah tentang komunitas. 开始的时候我有一点疑惑，但是以后我就知道了是这个关于失去的工作。 Oke, karena itu maka saya memberikan temanya adalah belajar kehidupan berkomunitas dari gereja mula-mula. 因此呢，我就是今天要讲的，就是我们怎么样如何学习起初教会的这个经验。 Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. 我们要读一段的经文，是在使徒行传第2章，从第42节到47节。 Sebelum itu, sambil saudara buka bagian tersebut, ada satu buku tentang sejarah gereja yang barangkali kalau saudara tertarik untuk membacanya cukup baik. Sebuah buku dari Justo Gonzalez. 在我们还没有读经以前，我要介绍一本书，就是刚才牧师讲的那一本书，就是非常好的一本书。 Buku ini sedang diterjemahkan oleh STTAA dalam beberapa bulan ke depan itu volume satunya harusnya sudah keluar. 并且呢，这一本书已经开始翻译出来了。 Kalau saudara tertarik untuk dalamin lebih banyak di seputar sejarah gereja, ini salah satu buku yang cukup baik. 如果弟兄姐妹这个盼望就是能够更加的了解这个教会的历史的话，你可以看这一本书。 Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. 使徒行传第2章第42节。 Saya akan membacakan bagi kita dalam bahasa Indonesia saja. 单单用印尼文来念。 Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. 我们都请到此。 Saudara, di dalam bagian yang kita bacakan tadi kita melihat satu bagian yang sangat jelas tentang kehidupan orang percaya mula-mula. 在我们刚才念的经文里面，我们很清楚的看到，在起初教会的这个弟兄姐妹是如何。 Setidaknya kita menemukan di sana ada 5 hal yang lazim disebut sebagai tugas-tugas gereja. 最少呢，我们可以找到5点是关于这个教会所必须要做的责任。 Di dalam ayat 42, 46, 47 kita melihat bagaimana mereka beribadah menyembah kepada Tuhan. 在42节、46节、第47节也讲到关于他们怎么样的崇拜。 Ada ibadah dan perjamuan kudus sebagai perayaan. 有崇拜以这个圣餐的这个经典， Kemudian ada hal yang kita bisa sebut sebagai kerigma, 有一个就是 charisma， yaitu mereka bertekun dalam pengajaran. 他们是很恒切的听使徒的教训。 Dan berikutnya kita melihat ada diakonia di sana. 还有一点就是复利， Pelayanan meja bagi baik sesama orang percaya, bahkan kepada orang yang belum percaya. 就是相信主的人，他们向这个已经相信的或者没有相信的人的服侍。
Dan kemudian mereka juga bersaksi kepada orang-orang, yaitu marturia. 并且呢，他们也是做了见证，就是马杜利亚。 Dan seringkali marturianya itu adalah dengan cara mereka memberikan hidup mereka, mereka martir. 马杜利亚的意思呢，就是殉道者，他们就是把自己的生命呢，这个奉献出来。 Dan yang terakhir, yang kelima adalah koinonia. 最后呢，就是 koinonia， yaitu sebuah persekutuan, mereka berkumpul bersama, mereka bahkan hidup bersama. 他们聚集在哪里？他们一起这个举行这个团契的生活。 Dan di ayat-ayat ini 42 sampai dengan 47 saudara bisa melihat bagaimana di sana mereka berbicara tentang mereka. 在42节以及47节里面，我们可以看到，他们总是说他们。 Kata koinonia ini berasal dari kata koinos dalam bahasa Yunani sekuler yang artinya itu common. koinonia 呢是从这个 koinos 来的，是一个世俗的希腊文来的。 Bisa berbicara tentang barang, yaitu barang yang dimiliki bersama. 我们可以把这个描成一个事物，那就是公有的事物。 Bisa juga berbicara tentang orang, yaitu rekan atau orang yang sama-sama melakukan sebuah kegiatan. 我们也可以说是人，他是参与跟随的人。 Dari kata inilah kemudian diturunkan kata koinonia. 从这个字里面，就是演变成 koinias。 Di dalam kata koinonia ada makna persekutuan, yaitu berbagi seorang dengan yang lain. 其中呢，它就是有这个讲到关于团契的，就是与别人相互的分享。 Ada memberi dan menerima di dalamnya. 有分享的，也有零售的。 Ada persaudaraan di dalamnya. 其中有这个弟兄姐妹的情谊。 Maka tidak heran bahwa ada sarjana-sarjana teolog yang mengatakan bahwa koinonia ini bukan sekedar salah satu atau menjadi persekutuan di dalam gereja. 因此不奇怪，有一些人就说到，这个 koinonia 呢，不单单是在教会的这个生活， Tapi bahkan dikatakan menjadi identitas dari komunitas orang percaya. 乃是成为这个信主的人这个特点。 Kalau kita gambarkan dalam satu bagan, bukan saja koinonia menjadi salah satu bagian di dalamnya. 如果说我们在这个组织里面说呢，它不是单单组织里面的一部分， Tapi bahkan koinonia itu bisa menjadi identitas yang mencakup seluruh dinamika komunitas itu di dalamnya. 乃是成为那个士气里面这个很特殊的，也是很特别的特征。 Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, maka sebenarnya umat Allah atau perkumpulan itu sebagai identitas sudah dimulai. 如果说我们注意到这个旧约圣经里面说的，就是把这个特征呢表露出来了。 Di dalam kata kahal, edah, dan kemudian juga eklesia itu bisa didapati makna ini. 我们也可以从这个kadal 或者这个 ecclesia 来看到这个意义。 Oke. Kita akan masuk ke masa ketika ini tidak tercatat dalam Alkitab tapi di dalam sejarah gereja. 我们要进入到就关于教会的历史。 Karena kita bicara tentang gereja mula-mula, saya pikir saya akan membatasi sampai di tahun 451. 因此呢，因为我们是讲到这个起初教会呢，因此我要讲到400年前的这个事。 Masa tahun 451 itu adalah konsili Kalsedon yang konsili keempat gereja yang dianggap sepertinya menyudahi rumusan masalah utama dalam gereja. Tahun 451 itu konsili Kalsedon, konsili keempat. 就是当时的konsili, ya itu sidang besar begitu. 那个时候有一个很大的这个举行一个大的这个会众的这个聚会，就讲到关于这个教会的这个事情。 Ya masa inilah yang disebut dengan masa Bapak Gereja. 这个时代呢，就成为一个就是过渡的时期。 Di masa ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Salah satunya adalah bahwa Konstantin itu bertobat, Kaisar Konstantin bertobat. 在这一段的时间里面，有一个很大的这个事情发生，那就是康斯坦丁王他悔改了。 Di PowerPoint saya kasih tanda kutip karena pertobatannya dia itu mungkin kita tidak melihat dia sepertinya langsung meninggalkan penyembahan berhala, dia masih sinkretis. 我没有说他是完全的这个离开偶像，
但是呢，就是正在这个推迟，有在相信。 Peristiwa monumental lainnya adalah diterbitkannya satu dekret dari kota Milan. 因此呢，他们就有一个就是在米兰那边就有一个决定。 Nah, saudara, saya akan membagi apa yang kita pelajari hari ini ke dalam dua masa, yaitu masa sebelum Konstantin dan masa sesudah Konstantin. 我们在这里要学习的就是康斯坦丁以前与康斯坦丁王以后的这个事。 Tapi gak akan melewati tahun 451. 但是我却没有这个超过这个413年。 Di 3 abad pertama, saudara, orang-orang Kristen itu pada umumnya didominasi oleh kelompok bawah. 在第4世纪里面，大部分的这个相信主的人是这个从最底层的人出来的。 Jadi kita harus mengakui bahwa memang di tahun-tahun pertama, di 300 tahun pertama, mayoritas itu adalah masyarakat kelompok bawah. 因此，在300年前的这个圣徒呢，大部分是从这个地层出来的。 Paulus katakan memang tidak banyak orang yang bijak yang berpengaruh yang terpandang di antara orang-orang pada masa itu. 虽然在其中也有就是很有影响力的人，但是呢，他们的人数不多， Itu faktanya. 这是事实。 Orang-orang yang menentang kekristenan, mereka mengatakan itu orang-orang itu mereka belajar bukan di sekolah, tapi di dapur, di lapangan, dimanapun tempat-tempat orang golongan rendah berkumpul. 那些反对的人就说到，他们所学习的东西呢，不是从学校里面学的，乃是从厨房呢或者其他的这个工作场所那边学的。 Secara ekonomi, orang-orang ini lemah. 如果按照这个经济来说呢，这些人是非常软弱的， Dan mereka sangat rentan sekali. 并且他们非常的这个懦弱， Sangat rentan kehilangan pekerjaan dan kehilangan sumber penghidupan. 他们经常呢就是遭到失业或者没有办法继续的这个生活。 Mengapa demikian? Karena misalnya antara lain pekerjaan mereka seringkali dianggap itu tidak sesuai dengan moralitas Kristen. 为什么这个事能够发生呢？因为他们的工作与这个基督徒的这个生活的标准是不相符的。 Misalnya mereka adalah penari atau olahragawan. 比如说他们是跳舞者或者是运动员， Masa itu seringkali para penari, olahragawan itu ada yang harus tampil seronok begitu. 在当时呢，这个跳舞的或者运动员，他们出现的时候是非常这个不体面的。 Atau mereka adalah pematung, mereka membuat patung dewa-dewi, maka itu kemudian dianggap tidak cocok lagi bagi 或者呢，在他们当中是专门雕刻偶像的，就是雕刻那些神像的。 Atau mereka dianggap ateis, tidak percaya kepada Allah yang kelihatan, maka mereka kemudian dikucilkan dari masyarakat, dikeluarkan dari pekerjaan. 或者呢，他们被认为说是无神论的，因此呢，他就被这个放在就是比较偏僻的地方。 Atau mereka bahkan dikeluarkan dari pekerjaan-pekerjaan tertentu oleh negara, misalnya tentara. 甚至呢，他们被他们的上级甚至国家被开除他们，就是不让他们做这个军人。 Kalau jadi tentara harus setia kepada kaisar, kalau dia tidak mau menyembah kaisar, keluarkan. 因为如果说成为一个军人的话，一定要忠于凯撒。 Nah, dalam situasi inilah saudara, 300 tahunan orang-orang itu sama-sama ekonomi lemah harus saling bergantung. 因此呢，在这个300年之间呢，这些在经济上就是比较软弱的人，必须在那里相互的照应。 Maka komunitas itu menjadi sesuatu yang benar-benar meaningful bagi orang-orang Kristen mula-mula ini. 因此呢，这个市区呢，就是成为他们非常渴望的这个地方，也是对他们来说是非常重要的地方。 Hari ini kita begitu penuh dengan sumber daya, kalau kita tidak saling menggantungkan diri, kita hidup-hidup aja. 我们今天我们经济是那么的好，如果说我们没有相互的这个依赖的话，是不成问题的。 Masa itu di tengah berbagai tekanan itu mereka benar-benar saling membutuhkan. 因此，在那样的这个状况当中呢，他们相互的那么的需要他们。 Saudara, apakah kita hari ini masih merasakan begitu pentingnya komunitas, begitu pentingnya kita untuk saling menguatkan, saling mendukung satu dengan lainnya? 弟兄姐妹，今天我们是否也这样认为，还是这样的认为，我们是相互需要，也相互帮助的人？
Nah, persekutuan mereka itu begitu erat sampai seringkali mereka dituduh melakukan incest, saudara. 他们在四期里面的团契是那么的亲密，因此呢，他们经常被这个控告成为是乱伦的。 Karena mereka sangat menekankan kasih kepada saudara-saudari. 因此，在团契里面，他们是那么着重的彼此相爱。 Dan karena mereka dikucilkan masyarakat, mau tak mau mereka kumpul sendiri. 因着这个社会的排斥呢，他们就自己集中在那个地 Maka 方。 dianggap ini sangat eksklusif, jangan-jangan mereka incest. 因此呢，他们被说，因为他们是度假的，是与别人没有关系的，因此呢，经常被诬告成为乱伦的。 Apalagi mereka kemudian punya pertemuan-pertemuan yang tertutup. 或者他们有比较这个秘密的这个聚会， Memberi salam dengan cium kudus. 他们这个用亲嘴的方法来彼此问候， Maka seringkali dituduh melakukan ritual seks. 因此呢，他们也被这个告举行性爱的这个派对。 Sekilas ini masuk akal karena memang mereka begitu dekatnya. 乍看上去呢，他们的控告好像是行得通的， Di dalam agama-agama kuno tertentu juga ada ritual seks. 因为在古代的这个某些的宗教仪式里面也有这个性爱的这个派对。 Dan orang-orang Kristen mengadakan perjamuan kudus secara tertutup hanya untuk orang yang sudah dibaptis. 基督徒在举行圣餐的时候是不公开的，单单围着那些已经这个相信已受洗的。 Kalau di masa penganiayaan mereka seringkali sembunyi-sembunyi. 同时在逼迫的时代里面，他们经常是暗暗的在暗中举行。 Maka tuduhan seperti itu seringkali menjadi sepertinya begitu benar. 因此他们的控告呢，看起来好像是对的。 Saudara, itulah kondisi mereka. 这就是他们的这个失 Di 去的。 tengah-tengah berbagai tekanan mereka begitu erat, begitu saling membutuhkan, begitu dalam sampai orang lain curiga ada apa nih. Mereka hidup begitu. 当时他们是那么的团结，那么的互相关怀，互相帮扶，因此呢，就是让人变成有一个误会的。 Di dalam ayat 44, ayat 45 kita membaca bagaimana orang percaya itu begitu bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 在45节里面说到，就是他们把自己的东西当成是公家的东西。 Saudara, itu yang dialami oleh jemaat itu 300 tahun pertama. 这就是在300多年前他们所经历的事。 Mereka benar-benar meyakini kata komunitas itu adalah sesuatu yang penting buat mereka. 他们非常的这个肯定这个俗气的生活是对的。 Dan mereka menunjukkan keseriusan mereka dengan berani menyerahkan apa yang menjadi milik mereka bagi saudara-saudara mereka. 他们也经常把他们这个本来有限的这个金钱与食物分给这需要的人。 Istilahnya adalah mereka berani taruh dompet di mulut. 就是意思就是好像说，他们把钱包放在他们的嘴里， Mereka berani berkorban. 他们在那边牺牲。 Tapi ada dampak negatifnya juga sih. 但是这种事情有负面的方面， Seperti yang Paulus pernah katakan di dalam 2 Tesalonika, dia katakan di sana waktu itu ada orang yang tidak mau bekerja sehingga dia harus bilang, siapa yang tidak mau bekerja jangan makan. 因此保罗在他的书信里面就说到，我们在你们那里有这个不愿意工作的，因此不工作的人就不可以吃饭。 Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari dari gereja mula-mula di 300 tahun pertama ini? 我们如何在这个300年前的这个教会，我们向他们学习呢？ Saudara, saya rasa kita harus semakin terus diingatkan untuk mengingat pentingnya komunitas itu. 我们必须被提醒，我们必须要更加的这个注重这个士气的这个好处。 Hari ini karena kita dipaksa oleh keadaan kita ibadah online, pentingnya untuk kita saling bertemu, kita saling menguatkan, kita saling menyapa, kita saling bersama-sama bersatu itu mungkin agak kehilangan maknanya. 今天的因着疫情呢，我们没有办法像往常一样这样我们集中在一起，因此呢，我们就是在这个互相这个问候、互相帮扶的这个事上呢，我们就有缺乏了。 Saya rasa ini adalah tantangan bagi orang Kristen di mana-mana. 这是给我们成为基督徒的一个挑战。 Kita juga harus tetap berani untuk put our wallet in our mouth, taruh dompet kita di mulut.
我们也必须敢于把这个钱包呢放在人的嘴上。 Terutama di masa yang begitu sulit ini, begitu banyak orang Kristen maupun orang di luar sana yang mengalami kesusahan. 特别在这个疫情期间，有那么多的人在那里生活非常困难。 Tapi saya juga berhati-hati sekali dan ingin mengatakan ini, 但我另一方面，我非常谨慎的说， bahwa kita tetap harus berhikmat dan jangan sampai membiarkan orang-orang memanfaatkan kita. 我们必须要有一个智慧的心，不要让别人利用我们。 Bagaimanapun juga kita harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. 因为我们必须这个要对神托付我们的这个东西呢，我们负责任。 Di sisi yang lain, saya juga sekali lagi berhati-hati sekali mengatakan ini. 在另一方面，我必须谨慎的说， Jangan sampai kemudian kita kurang berupaya dan kita terlalu menggantungkan diri kepada orang lain dengan dalih persaudaraan atau persekutuan Kristen. 我们不可以自己不努力，并且依赖别人，没起名说是在主里我们是弟兄姐妹。 Kita memasuki masa setelah Konstantin. 我们现在进入到这个康斯坦丁以后，做王以后的事。 Saudara, Oktober 312, Konstantin menjadi penguasa tertinggi di Romawi Barat. 312年，公元312年4月份，康斯坦丁成为西罗马帝国的凯撒。 Jadi pada masa Kaisar Domitian, Kaisar itu dia memisahkan kerajaan Romawi yang begitu luas jadi dua supaya gampang diperintah. 因为他们就在那个时候，因为罗马帝国是那么的这个强大，因此呢，把他们分成东西两边。 Barat dan Timur. 东西两边。 Barat itu mencakup kebanyakan Eropa, kalau Timur itu dari daerah Turki ke atas sampai dengan Persia. 西边的呢，就是包括这个欧洲的这个一带，那西边呢就是东边呢是包括这个土耳其那一带。 Nah, Oktober 312 itu Konstantin menjadi Kaisar Romawi Barat. 在公元312年4月份的时候，康斯坦丁做王。 Hari sebelum pertempuran itu Konstantin dikabarkan dia menerima sebuah penglihatan. Dia melihat bahwa dia diperintahkan menaruh huruf-huruf ini di panji-panji dan perisainya. 在他还没有这个打仗以前呢，他就看到了一个意象，就是说要把他这个两个字呢，把它写在他们的这个旗帜上，或者呢放在这个士兵的盾牌上。 Ini adalah dua huruf Yunani, chi dan roh. 这个是chi 跟 roh， singkatan dari Kristus 就是基督。 atau Kristus. Maka saudara, benar atau tidak dia lihat penglihatan, yang jelas dia memang pakai huruf-huruf ini di panji-panji dan perisainya. 我们不说康斯坦丁是否真正的看到这个意象，但是呢，他就是按照他所想的，就是把这个两个字呢写上。 Dan dia menang, saudara. 因此他就得做胜利了。 Maka orang Kristen yang sebelumnya dianiaya, kadang-kadang memang tidak selalu berkelanjutan, tapi kadang-kadang begitu hebat, banyak yang dibunuh, tapi sekarang mereka bebas. 因此基督徒在当时呢，虽然不是就是持续的，但是经常被逼迫，甚至被这个杀害。 Setelah Konstantin, kalaupun ada penganiayaan, itu sifatnya lebih seperti pribadi begitu. 这个以后呢，就是关于这个逼迫的事，虽然是有，但是是属于这个本人的事。 Bahkan Februari 313 dikeluarkanlah yang disebut dengan Dekret Milan. 在公元313年2月份的时候，他们这个发出了米兰的敕令。 Negara membebaskan orang Kristen untuk beribadah tanpa rasa takut. 国家就解放给这个基督徒，他们可以自由的这个崇拜。 Bangunan dan harta orang Kristen yang dulu pernah disita dikembalikan. 基督徒的这个房屋呢，以前是被没收的，现在呢把它送回去。 Nah, saudara, di masa inilah kemudian orang Kristen yang dari golongan atas itu mulai masuk di dalam gereja. 在这一段时间里面，就是上层阶级的这个基督徒呢，开始进入教会了。 Artinya sumber daya keuangan juga semakin kuat. 因此呢，他们的经济呢就越来越好了。 Kebebasan beribadah dan beragama itu membuat jangkauan mereka semakin luas lagi. 他们能够更广泛的来就是吸引别人。
Masa inilah kemudian orang Kristen itu benar-benar bisa melayani dengan sangat leluasa. 在这一段的实践里面，正是基督徒能够更加广泛的来服侍。 Uang ada, 有钱， kesempatan begitu luas. 机会有那么的充足。 Saudara, sejarawan gereja Eusebius mencatat bahwa orang Kristen ini bekerja luar biasa, bahkan misalnya di tengah wabah kelaparan. 教会的这个历史学家 Eusebius， 他就是描述了就是基督徒怎么样的在这个国家里面所做的极大的事。 Saya ada 2 kutipan dari Eusebius, tapi saya rasa saya tidak sempat membacakan. Nanti kalau saudara sempat di rumah mungkin bisa di post pakai YouTube begitu ya, saudara bisa baca sendiri. 有2处就是关于就是这个他这个历史学家所写的，但是因着时间关系呢，弟兄姐妹，如果你们想看的话，可以从视频里面来看到。 Nah saudara, kesaksian orang Kristen ini begitu luar biasa sehingga kemudian Kaisar Julian, yang disebut Kaisar Julian the Apostate atau Julian Sang Murtad itu bereaksi. 因此呢，基督徒因的好的见证呢，影响就是这个 Julian 这个王的这个人。 Dia pernah Kristen sebenarnya. 因为 Julian 他本来有一段时间呢，他是基督徒， Tapi kemudian dia kembali ke agama kuno. 但是最终呢，他决定回到他古老的这个 Dia katakan 宗教。 kekristenan ini, orang-orang Kristen ini mereka sebenarnya ateis, dia katakan. 这个 Julian 呢，他认为这个基督教是无神论的，没有什么区别， Tidak lebih baik daripada agama kuno. 也不会比这个古老的宗教更好。 Kenapa mereka bisa menyebar begitu luas? 为什么他们能够扩散到那么的迅速呢？ Karena kebaikan hati mereka. 因为他们有好的心。 Maka kemudian dia perintahkan kepada imam-imam agama kuno itu supaya kalian juga ya praktekkan kebaikan seperti orang-orang Kristen itu. 因此，他就命令这个古老宗教的这个长老们、祭司们来模仿这个基督徒的爱。 Orang-orang Kristen itu memperhatikan orang asing, mereka memperhatikan orang-orang yang sakit bahkan yang mati. Kalian juga lakukan nih seperti itu. 他们基督徒对外来的人是那么的友好，对时人也是那么的关心。 Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat dari bagian ini? 我们从这一段的经文里面，我们看到什么呢？ Saudara, ketika kekristenan semakin makmur dan kemudian mempunyai jangkauan yang luas, 当基督教开始繁荣，并且可以就是跑到别的地方去了。 orang-orang Kristen pada masa itu mereka memanfaatkan momen tersebut. 当时的基督徒呢，就是利用了这个好的时机。 Bagaimana hari ini? 今天我们怎么样呢？ Hari ini sama seperti zamannya Julian, mungkin agama-agama atau kepercayaan lain mereka juga seringkali mempraktekkan apa yang disebut dengan kasih. 今天我们看到有就是像Julian时代的人所发生的事，他们模仿我们基督教。 Dan kadang-kadang hari ini kita melihat bahwa mereka melakukan pekerjaan jauh lebih banyak daripada kita. Kadang-kadang sampai begitu. 甚至呢，这些模仿者他们所做的比我们更好。 Kita bukan sedang bersaing sih. 我们不是正在竞争， Kita bahkan bersyukur bahwa kasih boleh dinyatakan kepada begitu banyak orang. 我们却为着这样有人来模仿基督徒的爱来感恩。 Tapi jangan lupa bahwa gereja mempunyai sesuatu yang unik yang tidak dipunyai oleh orang-orang di luar sana. 但是请不要忘记，我们教会有一个非常独特之处，是别人没有的。 Ada Kristus yang menjadi dasar dari kasih itu. 因为有基督成为我们信仰的基础， Kita membawa nama Allah yang adalah Allah yang kasih itu. 我们是有这个慈爱的神。 Maka saudara, GKY sebagai gereja yang mempunyai sumber daya yang banyak dan hari ini kita punya kesempatan yang banyak, jangan pernah sampai kita lupakan itu. 因此，我们国语堂因着有这样大的资源，因此我们不要忘记去做这些事情。 Biarlah kasih itu tetap meluap keluar dari diri kita yang mempunyai komunitas yang begitu saling mengasihi. 让我们可以把我们心中的爱流露出来，在我们的这个事情里面彼此相爱。 Satu hal lagi terakhir dari masa setelah Konstantin. 就是康斯坦丁以后的事。 Seiring dan bertambahnya kekayaan dalam gereja dan bertambahnya orang-orang yang punya sumber daya, maka kekristenan itu menjadi semakin mewah.
因着有更多的字眼，并且呢有许多的这个这个基督徒在那里相信耶稣，但是呢却发生了这个不好的事。 Bukan saja orang-orang awamnya tambah kaya, tapi bahkan para hamba Tuhan pada masa itu juga semakin kaya. 在当时的不单单是会众变成富有，甚至连这个神的仆人也变成富有了。 Nah, adanya kemewahan dalam gereja ini kemudian memancing banyak orang yang tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam gereja. 因着在这个教会里面的这个经济的复苏呢，便有许多的人就是想尽办法进到教会里面。 Kualitas kehidupan dalam gereja menurun, merosot. 这个教会的这个基督徒的生活呢，就是质量方面就下降了。 Ada orang-orang yang berkompromi dengan dosa. 有的人以罪来妥协， Ada orang-orang kemudian dia merasa ini gereja sudah merosot demikian rupa, saya stay away, saya pergi dari gereja. 有的人他们说到这个教会是这样的腐败了，变成我要离开这个教会。 Beberapa di antara mereka kemudian bahkan hidup sebagai pertapa. 有的人他们甚至呢成为这个自己隔离， Mereka hidup di padang gurun, mereka hidup di gunung-gunung. 他们在这个旷野或者在山上那边度祭。 Ada catatan yang mengatakan bahwa pada masa itu populasi di padang gurun orang Kristen yang lari ke gurun itu bisa sampai puluhan ribu. 有记载说，当时就是自我隔离的这个基督徒呢，有300万人。 20.000 perempuan, 10.000 laki-laki. 2万这个女的，1万是男的， Itu jumlahnya sangat besar kalau benar. 这是非常大的数目。 Nah saudara, ada juga yang kemudian orang-orang Kristen yang menyadari kita berdosa itu jelas salah. Tapi kalau kita mengucilkan diri itu juga tidak benar. 但是有的基督徒呢，他就想到我们犯罪是错的，但是如果说我们自我隔离的话，这是也不对的。 Karena mereka menyadari bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan yang berkomunitas. 因为他们醒悟到，就是基督徒的生活是这个一起的生活。 Bahwa orang Kristen itu seharusnya bersatu di dalam sebuah komunitas dan mereka harus bersaksi. 基督徒本来就是应该是一起生活，并且一起做见证。 Kalau mengundurkan diri menjadi pertapa, kapan kita berkomunitas dan kapan kita hidup di tengah masyarakat yang belum percaya? 如果说我们自我隔离的话，我们什么时候能够就是为主做见证呢？ Maka mulailah mereka misalnya membentuk biara, tidak lagi hidup sendiri-sendiri sebagai pertapa, tapi hidup dalam biara-biara. 因此呢，他们开始成立这个一些的庙，就在那里一起的生活。 Bukan berarti sebelumnya tidak ada, sudah ada, tapi tidak sepopuler ketika mereka mempunyai kesadaran itu. 不是说以前没有，但是呢，不像如今那么的兴旺。 Mereka kemudian bukan lagi berdoa sendiri, tapi berdoa bersama-sama. Ada waktunya. 他们再也没有独自的这个祷告，但是一起来祷告。 Mereka tidak lagi membaca atau menghafal kitab suci sendiri, sekarang bersama-sama. 他们再也不是自己读经，乃是一起来读经。 Mereka tidak lagi hidup seadanya, bahkan kadang-kadang begitu memprihatinkan di padang gurun sendiri, tapi sekarang mereka membentuk satu komunitas hidup bersama. 他们不是没有再也不像这个他们或在旷野那样辛苦了，乃是一起生活。 Bahkan kemudian mereka sadar bahwa komunitas itu juga perlu untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar. 甚至呢，他们也醒悟到说，这个市区呢，必须要为主做见证。 Mereka sadar bahwa kehidupan Kristen itu bukan kehidupan yang harus ditutup-tutupi, tapi harus menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. 他们醒悟到基督徒的生活不是说封闭的，乃是必须就是出去做见证。 Saudara, sampai sejauh ini saya rasa kita mendapati bahwa kehidupan orang-orang Kristen ini walaupun tidak selalu mulus, 我们看到，如果说这些基督徒虽然他们的生活不是那么的好， dan jelas bukannya tanpa masalah, bukannya tanpa masalah, 也不是说没有问题， tapi mereka selalu kembali kepada seperti yang Alkitab ajarkan. 但是呢，他们却回到这个圣经里面的教导。 Hari ini pun mayoritas penduduk dunia adalah Kristen. 今天我们也看到大部分的这个世界的
人是基督徒， Ada yang datang ke dalam gereja karena sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus. 有的是他们来到教会里面，因为他们是真正相信耶稣的人， Barangkali ada juga yang tidak. 但是有一部分且不是。 Datang ke dalam gereja karena tertarik dengan suasananya mungkin. 他们可能来到教会是因着这个被教会的这个气氛所吸引， Karena dibawa oleh pasangan barangkali. 或者呢被他的这个情理所带来， Atau karena dalam tanda kutip tradisi keluarga. 或者呢是这个家庭的这个风俗。 Saudara, apakah kita menunjukkan apa itu gereja, apa itu komunitas yang saling mengasihi itu, sehingga itulah yang mereka dapati. 是否呢？我们已经可以体现出这个教会是互相这个关怀的事呢？ Mereka kemudian melihat Kristus di balik kasih komunitas itu. 从这个社区里面的爱里面，他们看到背后的这个基督。 Seringkali atau mungkin terkadang ada yang tidak menemukan Kristus di dalam gereja. 经常在教会里面，我们没有看到基督在存在。 Kadang-kadang ada juga di dalam gereja kemudian menjadi kecewa dengan gereja. 因此呢，有的人来到教会，他们感到费心， Menjauhkan diri dari gereja. 他离开教会。 Saudara, beberapa tahun terakhir ini, mungkin udah 5-6 tahun terakhir ini saya menyaksikan sendiri ada teman-teman yang dulu pernah satu gereja lalu keluar dari gereja. 在这个5、6年的时间里面，我真正的经历到，我的几个朋友以前是基督徒，现在却离开教会了。 Saudara, gereja itu memang selalu tidak sempurna. 是的，教会是不完全的， Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. 因为我们仍然活在这个世界上。 Kalau kita berharap bahwa kita bisa mempunyai gereja yang sempurna, kita salah tempat. Salah tempat. 如果说我们希望有一个很完美的教会的话，那我们找错地方了。 Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya cepat-cepat ambil kita, itu nanti sempurna, saudara. 我们必须我们要向神祷告，赶快接我们去，因为那个地方上帝为我们预备的是完美的地方。 Selama kita di dalam dunia ini, keadaannya tidak akan pernah sempurna. 我们仍然活在这个世界上，我们所处的环境是不完美的。 Entahkah kita lagi kaya atau miskin, 不要如果是有钱的或者贫穷的， entahkah gereja sedang didukung pemerintah atau sedang ditekan oleh pemerintah, 教会被这个政府所支持，或者被政府所逼迫， kita sudah lihat selalu ada masalahnya sendiri. 我们总是看到有问题， Gak bisa sempurna. 不可能完美。 Tapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu selalu ada cara untuk kita berkomunitas dengan sehat, kita saling membangun di dalamnya. 但是在这个不完美的这个状况当中呢，我们可以一起的在这个社区里面，这个团体里面，这个是一起的生活。 Mari saudara, bersama-sama kita hari ini kita kembali tumbuhkan apa artinya komunitas yang penuh kasih itu. 弟兄姐妹，让我们今天我们真正的体现出这个社区团体的这个真正的意义。 Situasi dan kondisi boleh berubah. 情况或者环境可以改变， Situasi boleh penuh dengan tantangan. 环境可以有这个挑战， Tapi komunitas yang penuh kasih itu harus terus kita bangun. 但是在社区里面的爱呢，却永远存在。 Orang yang sudah menikah saja kasih itu terus dibangun, bukan? 已经结婚的这个夫妇呢，他们仍然要具有爱的这个滋润。 Padahal mereka hidup serumah, benar-benar dekat demikian rupa, tapi itu perlu terus dibangun. 其实呢，他们是一起生活在一个家里面，但是他仍然需要爱。 Apalagi kita hari ini, terutama ketika kita seringkali juga online. 我们经常现在用这个视频来这个聚会， Tapi saya percaya kasih Allah yang menyatukan kita itu jauh melebihi segalanya. 但是我相信神的爱让我们可以合一。 Kiranya Tuhan menyertai kita. 上帝上帝赐福我们， Mari saudara kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapak, kami melihat sedikit kehidupan gereja mula-mula. 亲爱的主，我们看到这个起初教会的这个历史。 300 tahun pertama orang-orang Kristen bergumul. 300年前，
就是起初的300年，这个基督徒在那里挣扎， Banyak yang miskin, banyak yang dianiaya. 有不少的是活在贫穷里面，并且被逼迫， Menghadapi berbagai kesulitan. 面对着许多的问题。 Tapi kasih Kristus ada di tengah-tengah mereka. 但是主的爱在他们当中， Ketika kemudian mereka hidup lebih nyaman, 当他们更加的他们的生活更加的写意的时候， kasih Kristus dinyatakan semakin leluasa. 神的爱在更大的被扩散。 Bahkan ketika mereka kemudian harus bergumul juga dengan pergumulan yang baru, 甚至呢，虽然他们有新的挣扎， kasih Kristus kembali membawa mereka bersama. 神的爱再一次的带领他们可以合一， Dan bahkan kemudian meluap keluar dari komunitas orang percaya ini. 并且可以从他们士气里面焕发出来。 Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk setiap kami hari ini. 为着我们每一个弟兄姐妹向神祷告。 Barangkali ada di antara kami yang juga masih bergumul. 可能在我们当中有正在挣扎的， Apapun situasi kami ya Tuhan, 我们所面临的一切事， kami tahu bahwa kasih Kristus ada di tengah kami. 我们知道主你的爱在我们当中。 Kami yang lebih, kami bisa memperhatikan, memberikan kasih itu secara nyata. 我们有足够的可以分享给缺乏的人。 Kami yang dalam pergumulan, ajar kami untuk terutama mengandalkan Tuhan. 在挣扎当中，让我们可以仰望我们的神。 Berjuang sambil bergantung kepada Tuhan. 我们努力并且仰望我们的神。 Tapi di sisi yang lain kami tahu bahwa saudara-saudara kami turut mendukung. 但是我们知道，在另一方面，我们的弟兄姐妹在祷告中支持我们。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。